A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini insya-Allah kita akan sama-sama membaca sekali lagi tafsir ringkas daripada muka surat 357 insya-Allah. Pembacaan kita pada kali ini insya-Allah daripada ayat 54, bermula daripada ayat 54 surah An-Nur insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bermula daripada ayat 54 ini ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atii'ullaha wa atii'ur rasul. Fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummil. 'Alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Jadi alhamdulillah itu adalah ayat yang pertama daripada muka surat ini. Jadi ayat ini sebenarnya ataupun muka surat ini sebenarnya ada dua part yang besar. Yang pertama, part yang pertama ialah beberapa suruhan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang beriman. Kalau sebelum daripada ni kita telah melihat iaitu beberapa ayat tentang perangai-perangai ataupun sifat-sifat orang-orang munafik. Jadi dalam muka surat ini juga Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebut tentang orang munafik, tetapi sebelum daripada tu Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan tentang perkara-perkara yang diminta daripada orang beriman untuk melakukannya. Iaitu ialah yang pertama di sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala berkata, ya Muhammad, katakan ya Muhammad, kul atiullah, katalah kepada orang-orang yang beriman ini ataupun kepada manusia lah iaitu atiullah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Fa in tawallau, kalau sekiranya kamu berpaling maknanya berpaling engkar, tidak mahu, fa innama alaihi ma hummil. Jadi ayat ini adalah mungkin boleh jadi kepada orang beriman seluruhnya, ataupun boleh jadi kepada manusia seluruhnya, ataupun mungkin juga boleh juga dikatakan bahawa diminta Nabi SAW ini berkata kepada orang-orang munafik itu, iaitu pokoknya dalam sini yang pertama ialah taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kemudian fa in tawallau, kalau kamu semua berpaling, tak kiralah siapa berpaling, dan khususnya kalau orang munafik lah berpaling, fa innama alaihi ma hummil. Jadi apa yang dikatakan iaitu alaihi, ke atas Nabi lah apa yang ma hummil, iaitu mahumil yang pertama ini ialah at-tabligh. Maknanya at-tabligh artinya fa innama alaihi, ke atas Muhammad ini kewajipannya apa? Kewajipannya ialah menyampaikan sahaja, itu mahumil. Wa alaikum mahumiltum, dan ke atas kamulah apa yang kamu disuruh buat, iaitu apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua supaya buat, kepada manusia supaya buat, ialah mengikut dan taat kepada Rasul. Jadi yang pertama itu ialah Nabi Muhammad SAW bertanggungjawab untuk menyampaikan. Itu adalah arahan Allah supaya menyampaikan kepada manusia. Dan ke atas manusia pula ialah apa? Mereka mesti melakukan taat kepada Rasul. Kerana itu adalah hasil tuntutan daripada kalimah syahadah kan. La ilaha illallah, kemudian Muhammadur Rasulullah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Jadi balasannya kalau kamu ni taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka kamu akan mendapat petunjuk. Jadi ertinya petunjuk ini terletak pada satu saja, bukan hanya kita berdoa sahaja kemudian kita tidak mengikut Allah dan tidak mengikut Rasul, tapi dengan mengikut Allah, dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, tahtadu, kamu akan mendapat petunjuk. Wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Kemudian pada akhir ayat tu Allah Taala mengatakan bahawa Nabi ni ataupun Rasul ni kerja mereka hanyalah untuk menyampaikan. Al-Mubin maknanya terang maknanya. Jadi al-balaghu al-mubin, menyampaikan
dengan terang. Jadi makna sini ulama-ulama tafsir telah menjelaskan bahawa tabligh ini tidak cukup dengan hanya satu sahaja, iaitu tabligh sahaja, iaitu kerja kita menyampaikan, tapi kita kena juga berfikir supaya tabligh yang kita buat itu adalah mubin, iaitu dia menjelaskan. Jadi tabligh itu ialah menyampaikan supaya apa yang kita cakap tu ia sampai kepada manusia. Tetapi tidak cukup hanya sekadar dengan sampai sahaja, tapi dia mestilah sampai, dan kemudian sampai dalam keadaan ianya boleh difahami. Artinya kalau orang tu bercakap memahami bahasa Melayu, jadi artinya kita bercakap menggunakan bahasa Melayu, okey, maknanya orang tu boleh faham. Tapi kalau orang tu tak faham bahasa Melayu, kemudian kita bercakap dalam bahasa Melayu, artinya dah sampai tetapi tidak mubin. Jadi artinya sini mestilah al-balaghu al-mubin, kita kena cari jalan bagaimana nak membuatkan supaya apa yang kita sampaikan tu boleh menjelaskan, boleh jelas, boleh nampak dengan clear kepada orang yang disampaikan tu. Seterusnya ialah ayat 55. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Jadi ayat ni ialah ayat janji Allah Taala. Jadi bila kita baca ayat ni, kita mesti ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi janji. Janji kepada siapa? Janji kepada orang yang beriman. Daripada mereka, minkum, daripada kamu, dan juga orang yang beramal soleh. Jadi ada dua perkara kat sini yang mesti dibuat oleh orang yang nak capai janji Allah ini. Maknanya kepada Nabi SAW dulu, mereka apabila mereka dapat ayat ni, mereka ternyatalah kan 13 tahun Nabi dan juga para sahabat tu berada di Mekah dalam keadaan susah, dalam keadaan tertekan dan sebagainya. Tiba-tiba maka selepas daripada tu Allah Ta'ala berikan kepada mereka Madinah tu. Jadi artinya kat sini adalah apa? Mereka telah mendapat janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala telah menjanjikan apa? Allah Ta'ala janjikan kepada orang beriman dan kepada orang yang beramal soleh ni, iaitu la yastakhlifannahum. Jadi ada dua, ataupun kita kata ada tiga kat sini. Tiga apa? Yang dikatakan tiga taukid. Tiga taukid ini ialah yang pertama la. Yang keduanya ialah nun di belakang tu. Kalau asalnya ialah yastakhlifa, gitu yastakhlifu lah. Yastakhlifu, iaitu Allah Ta'ala akan menjadikan mereka itu sebagai khalifah. Tapi Allah Ta'ala tambahkan depan tu la, kemudian tambah lagi di belakang tu dengan nun. Dan nun tu ada dua jenis yang kita sebut sebelum daripada ni, iaitu yang pertama nun taukid ni dalam secara mati. Nun tu mati, maknanya kalau ikut nun mati la yastakhlifannahum, gitu, la yastakhlifannahum. Tapi di sini dia gunakan nun yang bersabdu. Nun bersabdu ni sebenarnya ialah taukid dua kali. Kalau ikutnya nun bersabdu ni ialah nun, gitu Jadi di sini ada lam, kemudian ada nun, kemudian ada nun dua kali seolah-olahnya. Jadi artinya sungguh-sungguh benar-benar Allah Ta'ala akan berikan kepada orang yang beriman dan orang amal soleh ni, dia akan menjadi khalifah. Apa makna khalifah? Khalifah artinya kalau ikut terjemahankan ialah menjadi orang-orang yang akan memegang kuasa. Memegang kuasa di atas muka bumi ini, fil ardi. Jadi kita tengok pada hari ini orang Islam tidak memegang kuasa. Orang Islam ni macam hina. Orang Islam ni macam dalam keadaan takut. Jadi semua benda tu yang disebutkan tu sebenarnya ialah yang ada dalam ayat-ayat selepas daripada ni. Iaitu apa? Allah Ta'ala sebut ni, iaitu yang pertama, janji Allah akan memberikan mereka ni menjadi khalifah. Khalifah artinya tak seperti nama khalifah, tapi boleh jadi nama presiden ke, nama orang kuat ke, nama apa. Tapi makna kat sini ialah satu kuasa besar lah, ataupun digelar oleh setengah ulama dengan nama Ustaziatul Alam. Kemudian bagaimanakah bentuk dia? Iaitu sebagaimana yang Allah Ta'ala telah beri menjadi khalifahnya orang-orang yang sebelum daripada kamu. Siapa? Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, ataupun siapa-siapa lagi yang mana Allah Ta'ala janji kepada mereka ni untuk menjadi khalifah, menjadi kuasa besar. Kemudian tu yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Kemudian Allah Ta'ala kata memantapkan, menguatkan untuk mengembangkan agama yang dia redha, iaitu Islam lah.
mana Allah Ta'ala akan mantapkan Islam di atas muka bumi ini. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, khalifah ataupun kekuasaan Islam tu yang benar-benar belum ada. Yang kedua, tidak terkembangnya Islam tu kan. Islam tu tidak berkembang dengan sungguh-sungguh dan tidak mantap sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga yang disebut kat sini, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah Ta'ala akan gantikan min ba'di khaufihim, selepas daripada takutnya mereka itu, supaya menjadi aman. Maknanya mula-mula orang Islam ini, dia akan mesti, orang yang bawa Islam dia mesti akan berada dalam ketakutan dulu. Ketakutan maknanya seperti Nabi SAW berada di Mekah tu, dia dalam keadaan takut. Orang Islam dalam keadaan takut kat situ. Takut kena seksa, takut maknanya suasana lah takut, bukan mereka tu takut, tapi suasana tu menyebabkan mereka tu takut. Allah Ta'ala. Tapi selepas daripada tu, mereka menjadi berani, mereka menjadi berkuasa, dan mereka tidak lagi takut semasa berada di Madinah, terutama selepas daripada peperangan Ahzab. Jadi apa yang itu adalah merupakan janji Allah. Ada 3 janji Allah sini bagi orang yang beriman, bagi orang yang beramal soleh, iaitu menukarkan mereka menjadi orang-orang yang hebat di atas muka bumi ini, dan yang kedua meneguhkan agama, dan kemudian yang ketiganya menukarkan ketakutan itu menjadi hilang. Jadi mereka menjadi aman, merasa aman. Macam kita sekarang kan, kita ni ada kuman corona, kita rasa takut kadang-kadang tu kan. Takut apa? Tak tahu kuman tu di mana kan. Kita nak jumpa orang pun takut, kita nak ni orang pun takut kan. Tapi takut itu adalah benar lah kan. Sebab apa? Tapi perasaan itu akan ditukarkan oleh Allah dengan apa-apa cara sekalipun, mungkin dengan menghilangkan, dengan jemput vaksin, dengan apa semua, tapi akan hilang. Tapi itu adalah sebahagian daripada bentuk takut lah yang kita nak ceritakan. Jadi takut ni banyak jenis. Takut kepada musuh dan sebagainya. Tapi semua benda ni akan hilang, diberikan oleh Allah Ta'ala, iaitu wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Kemudian ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ada pendapat ulama mengatakan ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a tu ialah sifat kepada mereka tu, sifat kepada orang-orang yang tadi itu, orang-orang beriman dan beramal soleh. Ada yang mengatakan bahawa kerana mereka beriman, kerana mereka berabdikan diri pada Allah sahaja dan tidak syirik, itulah menyebabkan mereka mendapat ketiga-tiga janji Allah itu. Tapi apa pun, insya-Allah itu adalah perkara yang mestilah ada pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu. Wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun. Allah kata siapa yang kufur selepas daripada itu, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Seterusnya, ayat seterusnya ialah ayat 56. Wa aqimus solah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Ini adalah 3 perkara yang disebutkan ialah core kepada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya tadi ialah beribadah kepada Allah dan jangan syirik. Kemudian menurut ulama dia kata ini adalah merupakan macam mana nak implementkan. Nak implementkan ya'budu tu, ibadah tu ialah dengan core dia ia terletak kepada mendirikan solat, menunaikan zakat dan taat kepada Rasul. Jadi kalau ada benda tu, ketiga-tiga tu, maka cukuplah orang tu kan. Jadi kita ni taat pada Rasul, iaitu dengan kita mengamalkan Quran dan juga mengamalkan sunnah tu. Seterusnya ialah ayat 57. La tahsabanna allazina kafaru mu'jizina fil ardi wa ma'wahumun nar wa la bi'sal masir. Maksud sini, janganlah kamu menyangka orang-orang yang kafir itu mu'jizin. Mu'jizin sini ialah la tahsabanna tu ada dua bacaan kat situ. Ada la yahsabanna. Ada la tahsabanna. Kalau la tahsabanna maksudnya larangan. Janganlah kamu sangka. Kalau la yahsabanna artinya ialah orang-orang kafir itu tidak boleh menyangka bahawa mereka ini mu'jizina. Apa arti mu'jizin? Mu'jizin artinya ialah melemahkan. Dia ajaza mu'jiz. Dia ada mu'jaz. Kalau mu'jaz tu dilemahkan. Kalau mu'jizin artinya kamu ni melemahkan. Jadi orang kafir ni jangan menyangka bahawa, ataupun kamu ni jangan menyangka bahawa orang kafir ini boleh mu'jizin. Mu'jizin ni maknanya melemahkan Allah, ataupun mereka ni boleh lawan kuasa Allah. Jadi kalau kita rasa macam hebat dia kan, kuasa besar dia ni, dia macam boleh lawan Tuhan kan, macam kuasa Tuhan pun macam tengok kan senyap je kan. Jadi jangan kita rasa bahawa Tuhan ini boleh dilemahkan oleh kuasa mereka tu.
sangat-sangat tak mampulah mereka ni kan. Jadi sebab itulah kata la tahsaban, jangan kita sangka apa ni orang kafir itu mereka ni boleh mukjizina, boleh mengalahkan, melemahkan, melawan kuasa Allah itu. Wa ma'wahumun nar, bagi mereka tempat duduknya adalah neraka, wala bi'sal masir, itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Seterusnya ialah Allah Ta'ala ni bawa kita kembali semula dalam ayat 58 ataupun ayat yang terakhir lah dalam perbincangan kita pada pagi ni, iaitu kembali semula kepada adab. Jadi sebelum daripada ni kita kata surah An-Nur ni ialah surah adab, surah adab kemasyarakatan. Cerita semua adab-adab dalam rumah, adab dengan dalam masyarakat ahli, semua tu adalah berkaitan dengan benda-benda yang mungkin boleh membawa kepada zina, seperti mana yang disebutkan dalam muka surat yang pertama surah ini. Jadi Allah Ta'ala semua membuat perkara-perkara yang dipanggil sebagai domanat. Domanat tu artinya lah jaminan-jaminan ataupun perkara-perkara yang kalau kita laksanakan, dia akan menghalang berlakunya zina tu dalam ayat yang awal-awal. Jadi zina tu disebutkan hukum yang awal-awal, tapi selepas daripada tu dalam surah An-Nur ni dia ceritakan tentang adab-adab yang perlu kita jaga. Jadi ayat 58 pada muka surat ini dia menceritakan salah satu lagi daripada adab. Adab apa yang disebutkan sini? Itu adab masuk ke dalam bilik. Yang sebelum ni adab masuk dalam rumah. Tapi sekarang ni adab masuk dalam bilik pula. Iaitu apa? Mestilah dua jenis manusia yang disebutkan kat sini. Iaitu yang pertama sekali hamba-hamba. Jadi hamba-hamba ni dah tak ada dah di zaman sekarang ni. Yang ada ialah khadam. Iaitu orang-orang gaji, orang-orang yang duduk di rumah kan. Jadi mereka-mereka ni dikatakan oleh ulama sekarang ni ialah mengambil hukum yang hampir samalah kan. Walaupun Allah Ta'ala tak sebut sini. Sebab apa? Yang dimaksudkan dengan hamba ini ialah maknanya iaitu ada dalam surah ini disebut sebagai tawafun. Tawafun maknanya tawafun ni ialah orang-orang yang bersekitar, berpusing-pusing dalam rumah ni. Maknanya berlega-lega dalam rumah kita kan. Jadi siapa kalau sekarang ni orang gaji lah kan iaitu orang yang berlega-lega. Jadi Allah Ta'ala sebutkan kat sini bahawa yang pertama ialah hamba ataupun yang orang gaji kita sebut tadi tu, dan juga yang keduanya kanak-kanak yang kecil yang belum lagi balik dan tidak faham lagi aurat perempuan. Jadi mereka yang kecil tu mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, mereka ni tak faham lagi pasal aurat-aurat ni. Jadi dua jenis manusia ni, dua jenis kategori orang ni dia kata bila nak masuk dalam bilik, maka dia mesti bilik mana? Bilik ibu bapa lah maka dia mestilah meminta izin. Mestilah meminta izin. Bila? Iaitu 3 kali dalam satu hari. 3 waktu dalam satu hari. 3 waktu. Jadi 3 waktu ni ialah bila? Iaitu yang pertama min qabli solatil fajri, sebelum subuh. Yang kedua wahina tad'una thiyabakum minaz zahirah, iaitu ketika tengah hari. Ketika tengah hari ni sifat orang Arab dan sebagainya ialah mana ketika panas kan pada masa tu ataupun ketika orang nak berehat pada ketika tengah hari ni. Dan yang ketiga wa min ba'di solatil isya', selepas daripada solat isya' biasanya ialah orang tukar pakaian nak tidur semua kan gitu kan. Jadi ketiga-tiga waktu ni yang disebutkan dalam ayat ni ialah maknanya salasu auratil lakum. Allah Taala kata tiga salasa auratil lakum. Aurat ni daripada perkataan disebutkan ulama bahasa ialah daripada perkataan al-ar. Al-ar ni maknanya sesuatu benda yang memalukan. Jadi ar. Jadi Allah Taala jadikan sifat pada manusia tu dia rasa malu kalau terbuka anggota-anggota yang tertentu. Jadi sebab itulah Allah Taala sebut sini, maka dua jenis manusia tadi tu, dua kategori orang tu mestilah minta izin kalau nak masuk pada 3 waktu tu. Tetapi selain daripada 3 waktu tu, maka dia kata tak, kalau ikutnya ialah terbalik daripada tu, tak perlulah minta izin. Tak perlu minta izin. Berapa jenis? Dua jenis orang tu. Tapi kalau orang tu dah balik, kanak-kanak tu dah balik, kanak-kanak tu dah besar, maka dia mesti minta izin. Tak kiralah tiga masa ni tak dimasukkan. Maknanya tak kiralah bila-bila pun mesti kena minta izin. Laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahunna. Selepas daripada waktu 3 tu, maka tak perlulah minta izin. Maknanya boleh masuklah untuk kanak-kanak kecil dan juga khadam tadi. Sebab apa? Allah Ta'ala bagi yang dipanggil sebagai illah kat situ kan. Illah kat situ ialah
Kenapa? Illah ni makna sebab. Kenapa mereka ni perlu minta izin pada ketiga saja, dan selain daripada tiga tu tak perlu, iaitu kerana mereka itu tawafuna alaikum. Tawafu maknanya berjalan ulang alik, masuk keluar kan, itu berpusing-pusing lah, itu tawafun. Kan kita kata tawaf, tawaf tu ialah orang yang berpusing Kaabah tu kan, tawaf. Jadi tawafun ialah orang berpusing-pusing tu. Dan dalam satu lagi hadis yang disebutkan tentang kucing, Nabi SAW sebut tentang kucing ni ialah dia tidak seperti binatang-binatang yang anjing dan sebagainya tu kan tuan. Jadi sebab apa? Nabi kata sebab dia ni adalah tawafun wa tawafat. Dia binatang jinak, dia berpusing-pusing pada manusia. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Begitulah Allah Taala telah yubayyin, menjelaskan bagi kamu ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim. Dan Allah itu maha alim dan juga maha hakim. Jadi yang terakhir ni dalam ayat ni, kadzalika yubayyinullahu lakum, begitulah Allah Taala menjelaskan, menjelaskan bagi kamu semua ayat-ayatnya. Jadi terdapat ahli tafsir yang telah menjelaskan benda ni. Salah satu daripada keindahan surah An-Nur ni ialah ada 9 kali yubayyin ni. Yubayyin ataupun bayyinat dan sebagainya, iaitu penjelasan. Sebab apa? Jadi dia kaitkan penjelasan ni, perkataan penjelasan ni dengan perkataan An-Nur. Nur tu maknanya cahaya. Cahaya tu maknanya ialah menjelaskan. Bila kita ada cahaya, kita akan nampak. Jadi yubayyin itu ada 9 kali dalam surah An-Nur ni. Banyak maknanya. Walaupun surah ini adalah pendek, tapi maknanya dia ada kaitan, dia ada tu dari segi hikmahnya dengan nama An-Nur tu. An-Nur tu ialah yang mencerahkan, yang menjelaskan. Jadi setakat itu saja untuk pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.